Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 5 Alfa yang ada dengan cikgu bersama-sama cikgu pada hari ini. Ada lebih kurang 7 orang. Okey. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita pada pagi ini, mari kita sama-sama membacakan kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin. Minkum. Okey. Kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala agar berikan anda semua kesihatan ya dan kefahaman apa yang kita belajar pada pagi ini insya-Allah. Okey, jadi kita teruskan dengan sesi perkongsian kita. Jadi pada pagi ini kita akan membincangkan, kita akan share screen. Okey. Okey, pada pagi ini topik yang kita akan bincangkan ialah nombor operasi bidang, dan tajuk kita pada pagi ini adalah wang. Ini dah ada siri yang kedua ya untuk topik untuk standard pembelajaran yang sama. Okey. Jadi pada pagi ini objektif kita ialah di akhir sesi PDPR ini kesemua murid tahun 5 dapat mengetahui cara-cara untuk menyelesaikan ayat matematik bagi operasi bergabung melibatkan wang dalam lingkungan RM1 juta ringgit tanpa dan dengan tanda kurung. Okey, yang melibatkan tambah dan bahagi, tolak dan bahagi berdasarkan kepada petua BODMAS. Okey. Jadi pada hari Jumaat yang sudah kita dah belajar mengenai tambah dan darab dan tolak dan darab. Okey, jadi ini sambungan untuk kelas kita pada hari Jumaat yang sudah. Okay, dan kriteria kejayaan kita pada pagi ini, kelas kita dianggap berjaya sekiranya anda semua dapat menyelesaikan ayat matematik bagi operasi bergabung melibatkan wang dalam lingkungan 1 juta ya, tanpa ataupun dengan tanda kurung yang melibatkan tambah dan bahagi dan darab dan bahagi. Okey, ya. Hari ini kita tambah dan bahagi dan tolak dan bahagi ya. Okey. So kita akan lihat beberapa contoh soalan ya. Yang pertama sekali, okey. Kita lihat kepada soalan ni. Soalan dalam buku teks saja cikgu ambil untuk kita bincangkan lebih mudah ya. Okey. So lihat kepada soalan kita yang kelima ni, sambungan daripada minggu lepas. Okey. Lihat kepada iklan tersebut. Jadi dia kata dia jom sertai Taska Pintar. Yuran pendaftaran ialah RM1,140. Dan dia kata yuran setahun hanya RM3,120 dan daftar segera tempat terhad. Okey, terhad ni maksudnya tempat tu ada bilangan tetap lah ya. Nah, maksudnya kalau anda lambat mungkin anda tak dapat nak daftar di situ. Okey. So, dia kata soalan dia kira bayaran untuk bulan yang pertama. Okey, bulan pertama ya. Jadi bulan pertama bayaran untuk masuk ke Taska ini ialah apa? Yang pertama sekali yuran pendaftaran RM1,140. Okey, tambah dengan yuran setahun ya. Yuran setahun sama dengan RM3,120 bahagikan dengan 12. Okey, cikgu tanya kenapa kita buat RM 3,120 bahagikan dengan 12. Kenapa bagi ni? Kenapa buat bahagi 12? Siapa tahu bagi tahu cikgu kenapa? Siapa tahu kenapa kita bahagikan dengan 12? Siapa boleh teka? Sebab bulan sebab ada 12 bulan. Okey, sebab dia kata nampak kat sini dia kata yuran setahun ya. Ini yuran setahun. Tapi soalan nak untuk bulan yang pertama. Jadi dia nak untuk 1 bulan sahaja.
Okey, yang maklumat tambahan yang perlu anda tahu ialah 1 tahun sama dengan berapa bulan, Alvin? Ada? 12 bulan. Jadi 12 bulan. Jadi untuk ini ialah pengiraan untuk kita dapatkan bayaran untuk 1 bulan, ya. Bayaran untuk 1 bulan sahaja. Okey, ya. Sebab dia kata nak untuk bulan yang pertama sahaja. Okey. Jadi sini ada 2 operasi, tambah dan bahagi. Jadi tambah dan bahagi kita buat yang mana dahulu? Siapa boleh beritahu cikgu? Tambah dan bahagi kita buat mana dahulu? Tambah dan bahagi untuk petua buat mas. Kita buat bahagi dahulu, ya. Walaupun bahagi tu di belakang tetapi kita buat dahulu. Bermakna yang pertama sekali cikgu buat sini, ya. Yang pertama sekali kita kena selesaikan operasi RM 3,120 bahagikan dengan 12. Okey. Macam yang cikgu kongsikan pada minggu yang sudah, ya, minggu lepas. Okay, kita bahagikan guna kaedah kotak, guna kaedah kotak. Macam mana kita guna kaedah kotak? Senang je. Lihat semula pada yang masih belum mahir. Okay, kita kira ada berapa digit? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ada 4 digit tambah 1, artinya ada 5. Maksudnya ada 5 kotak yang secara menegak. Dan kemudian kita kira yang kedua pula. Ada berapa digit sini? Ada 1, 2. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 1 lagi dapat 3. Maksudnya ada 3 secara melintang ataupun cara baring, ya. Jadi kita buat garis dulu. 1, 2, 3. Okey, selesai. Kemudian kita buat yang melintang, menegak 1. 1, 2. Oh, sekejap. Oh, itu dah Arab. Oh, terlupa dah. Silap dah. Okey. Ni 5, maksudnya ada 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 dan ada pagar melintang. Okey, jadi ni 12, 3, 1, 2 sifar. Okey, kita dah terlebih sikit. Ya, kita padam balik ni terlebih tu. 3, 1, 2 sifar. Okey. Kemudian kita bahagikan ikut petak dia. Jadi kita ingat dah sifar 12 lah. Sifar 12 ni semua dah ingat dah. Okey, jadi yang pertama 3 bagi 12 tak boleh kita letakkan sifar. Ya. Sifar jadi 3 tak sifar bersama dengan 3. 3 bagi 11 jadi 31. Okey, kita sambung. 31 bagi 12. Berapa, Alvin? 31 bagi 12. Yang paling hampir berapa? Berapa 31 bagi 12? Lupa dah. Berapa? Sifar 12. Sifar 12 berapa? Senyap 1000 bahasa. Berapa? 1, 12, 12. 2, 12, 24. 3, 12, 36. Dia tak boleh ambil 36. Jadi kita kena ambil yang mana? 24. 24. Jadi 12 darab 2. Dapat 2, 24. 24 tolak. Ya, jadi dapat 1 tolak 4 tak boleh. Kita pinjam pada 3. 3 tengah 2. 11 tolak 4. 7. Ni sifar. Jadi naikkan 72. Jadi 72. Okay, 12 darab apa dapat 72? Ada tak ngam-ngam dapat 72? Cuba ingat 12. 1, 12, 12, 2, 12, 24, 3, 12, 3, 6, 4, 12, 4, 8, 5, 12. Apa 5, 12? 60. Oh, 6, 12? 70? 72. Jadi ada ngam-ngam. Jadi 6 kat sini dapat 72 ngam. Okey, tolak kan dapat sifar. Okey, kalau sifar tak adalah pilihan yang kita nak naikkan sebelah. Tak adalah, dah sifar. Jadi apabila bahagi dengan sifar, jangan fikir panjang. Sifar jawapan dia. Okey, jadi jawapan dia ialah okey, yang ini dah settle. Ini dah settle. Jadi kita boleh potong. Kalau tak nak keliru kita boleh potong dan saya balik je. Maksudnya RM 1140 tambahkan dengan RM 260. Ambil jawapan kat sini, ya. Ambil jawapan kat sini. Okey, salin semula. Okey. Jadi kita akan dapat buatlah tambah dia lazim sebelah ni. Jadi RM 1140 tambahkan dengan RM 260. Okey, jadi sifar tambah sifar. Sifar 4 tambah 6, 10. Kumpul semula 1.
Jadi 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Jadi 1 dapatlah RM2,400. Okey. Jadi cikgu harap anda fahamlah. Ya, jangan buat tambah dulu. Kalau buat tambah dulu, jawapan akan jadi salah. Dan salin semulalah. Kalau ada tempat yang perlukan anda salin jawapan, salinlah. Dapat RM2,400. Jadi bayaran untuk bulan pertama ialah RM2,400. Okey, selesai untuk contoh kita yang pertama untuk hari ini. Okey, kemudian kita lihat pada contoh kita yang kedua. Okey. Cikgu harap anda semua dapat buat dengan cikgu, ya. Supaya anda semua pun faham. Okey, ya. Okey. Soalan dia, berapakah baki wang Reza selepas dia membeli seutas jam tangan? Okey, jam tangan, ya. Jadi Reza untuk gambar yang pertama, dia memenangi pertandingan robotik tahun 2020 dan dia dapat hadiah sebanyak, berapa hadiah tu? Ya, tak nampak berapa hadiah tu, tak jelas. Okey, berapa hadiah dia? RM2,000, 2,500 ada bawah tu, Okey, RM2,500. Okey, dia dapat RM2,500. Dan okey, di hari ni, ya. Yang pertama sekali Reza dengan kawan-kawan dia ada berapa orang di sini? Ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Jadi sebelum Reza beli jam tangan itu, Reza kena bahagi kepada 4 kepada kawan-kawan dia yang lain dulu, dalam pasukan dia. Jadi kemudian dia akan dapat bahagian dia, kemudian dia akan beli jam yang disuka. Dan kita tengok dialog di sebelah, saya beli jam ini menggunakan wang kebenangan yang telah diagihkan sama banyak. Okey, jika anda nampak perkataan sama banyak, ini menunjukkan operasi bahagi. Kalau anda keliru. Okey, sama banyak mesti menunjukkan operasi bahagi. Ya. Okey. Jadi ayat macam ni seperti ni lah. Maksudnya yang pertama sekali, Reza mesti bahagikan dengan 4. Kenapa bagi dengan 4? Tak bagi 3. Sebab dia mesti masuk sekali dengan dalam kumpulan tu. Dia mesti kira Reza sekali. Kalau 3 saja maksudnya dia tak dapat, kawan-kawan je hanya dapat. Tak adil lah. Reza pun turut sama-sama menyumbang dalam pertandingan robotik. Maksudnya kena bahagikan dengan 4. Reza dan kawan-kawan dia. Setelah bahagi, barulah dapat duit Reza, dia kemudian baru tolakkan dengan duit yang digunakan untuk membeli seutas jam tangan tersebut. Okey. Jadi cuba kita buat sama-sama. Okey, anda pun buat yang sama-sama dengan cikgu. Cikgu dah semua buat yang sama-sama dengan cikgu. Walaupun cikgu tak boleh nak lihat anda buat ke tidak, tapi cikgu harap anda berlaku jujur lah dengan cikgu. Buat dengan cikgu, keluarkan kertas. Okey. So yang pertama sekali kita kena buat RM. Tolak ke tambah? Tolak ke bahagi? Cikgu tanya dulu. Buat tolak ke bahagi dulu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Nampak tolak ke bahagi dulu? Bahagi. Bahagi dahulu. Okey. Cikgu hanya bercakap dengan Alvin saja. Daripada 7 orang yang ada, 8 orang yang ada hari ni, hanya Alvin seorang yang berani bersuara. Yang lain tu tak berani bersuara. Agak-agak cikgu agak dah tak ada lah dekat dah tak ada kat situ kot. Nama je ada. Dia pergi tengok TV kot. Ya. Okey, jadi RM 2,500 bagikan dengan 4. Bagikan dengan 4 yang pertama. Okey, macam biasa kita gunakan kaedah pembahagian, gunakan kaedah teknik pagar tadi, ya. Okey, untuk nyimak ke tempat, nyimak ke tempat. Objektif kita tak nak guna kaedah lazim tu supaya buku tulis kita tu tak makan ruang yang banyak. Jadi 1, 2, 3, 4. Maksudnya tambah 1. Maksudnya ada 5 palang yang menegak. Jadi dan kemudian palang menegak bisa ada palang melintang. 1, bengkok dia guna palang. Okey. 1, panjang sikit. 2, 3, 4, 5. Okey, jadi 4 berawat 2, 5, sifar. Okey, jadi kita bahagikan 2 bagi 4. Alah, senang sangat. Tak boleh bagi kosong lah. Sifar lah. Ya, 2. Jadi 2 naikkan sebelah. Jadi 25. 25 bagi 4 berapa? Berapa Alvin? 25 bagi 4. 94. Tak ingat 94 sahaja lah.
Apa? Zahra Wadam apa? Fati. Ya, Jalen. 24. 24. Ambil atas letak apa? Ni, letak apa kat sini? Ha. 6. 6. Okey, bagus. 6. 6 dapat 24. Tolak 5 tolak 4, 1. Ni Sifa. Sifa tak payah tolak lah. Tak payah nak bawa lah. Okey, so kita bawa kan 1 kat sini. Okey, 10 bagi 4. Berapa Jalen? Jalen dah left meeting dah pula. Sebut nama dia left meeting aja. Ya? 40. 40? Itu 10 dalam 4. Ni 10 bagi 4. 8. 8. Jadi paling hampir 8. Atas letak apa? Alvin? Kat sini tak apa? 2. Bagus Alvin. 2. 8. Jadi 10 tolak 8 berapa? 2. Jadi 2. Ini jadi Sifa. Kita ambil bawa 2. Jadi 2. 20 bagi 4 berapa Alvin? 20. 20. 20? 20 bagi 4? Bukan 20 dalam 4. 20 bagi 4. Berapa Sarif? 20 bagi 4 berapa? Bagi 4. Ni apa ni? 4 darab berapa? 20. Darab 5 atas 5, 20. Tak payahlah tulis mesej. Kita tengah dalam kelas. Kamu dalam kelas masa ke cikgu dalam kelas dekat sekolah tu kamu tulis mesej ke bercakap? Cakap kan? Kat sini cakap juga. Ada tulis mesej. Yang ni 20. Baki tak habis. Jadi jawapannya yang pertama RM. Okey, ni ada lebih lah. Ada tinggal RM 625. Depan tak salin tau. Yang salin sifar depan tu. Ya, sifar depan tak salin. Okey. Kemudian baru tolakkan dengan RM RM89.90. Dan ini kena parti-parti betul-betul ni. Ini pun ramai yang keliru. Latihan sudah pun ada yang buat salah ni. Ramai yang keliru. Okey. Yang pertama kena lihat pada ni. Yang ini. Ini 625 ni tidak ada sen. Ini ada sen. Jadi ingat 625 tu kita kena wujudkan sen dia. Tapi sen ni mudah je. Titik sifar. Sebab kita nak tolak dengan nombor yang ada nilai sen, kita semua mesti ada nilai sen. Kita tolak macam biasa guna kaedah lazim. RM 625 tolak RM susunan kena betul. 89 perpuluhan 9 sifar. Okey, nak tahu susun betul ke tidak, pastikan titik perpuluhan untuk tanda sen tu dalam satu garis yang lurus. Kalau tak lurus, maknanya kamu susun salah. Okey, ni kat sini. Sifar tolak sifar. Okey. Sifar tolak 9 boleh? Boleh tak? Tak boleh. Nak buat apa? Pinjam pada apa? 5. 5 tinggal 4. Ni jadi 10. 10 tolak 9 berapa? 1. Kemudian titik puluhan salin. 4 tolak 9. Buat apa? Pinjam pada 2. 2 tinggal 1 jadi 14. 14 tolak 9. 5. Berapa? 5. Bagus Hafin. 5. Okey, 5. Okey, 1 tolak 8. Pinjam. Boleh pinjam pada 5. Jadi 11 tolak 8. 3. Ni jadi 5. Okey, jadi baki dia ialah setelah dia beli kasut, baki dia RM RM535 dan 10 sen. Alahai, senang benar. Senang benar. Okey, kita lihat kepada soalan kita yang seterusnya. Nombor 7 pula. Nombor 7. Okey. Tadi pembincangan dalam syarikat. Dia kata, pekerja yang baju merah ni kata, tuan, syarikat mempunyai wang untuk bonus pekerja sebanyak RM250,000 dalam akaun 1 dan RM125,500 dalam akaun 2. Jadi ni bos dia ni yang pakai baju biru ni, dia kata apa? Syukur, sila agihkan sama banyak jumlah itu kepada 40 pekerja kita. Okey, kalau tak tengok bawah pun tahu dah. Okey, lihat pada dialog bos cakap.
Yang pertama, sila agikan sama banyak. Nampak perkataan sama banyak, terus dengan fikir panjang. Sama banyak menunjukkan operasi apa? Apa dia? Sama banyak? Bahagi. Okey, bahagi. Dan kemudian yang kedua, jumlah. Dah ada dah jumlah. Jumlah apa jumlah? Tambah. Bagus. Dah teruk kita nampak dah. Maksudnya ada dua operasi kat sini. Iaitu bahagi dan jumlah. Okey, yang mana nampak dulu? Bahagi atau jumlah? Kita tengok, kita lihat. Okey, jumlah yang mana? Jumlah dalam akaun 1 dan akaun 2. Bonus dia. Okey, jadi dapat lihat sini. Okey, di mana RM250,000 tambahkan dengan RM125,500. Kemudian dikurungkan, bagikan dengan 40. 40 tu 40 orang pekerja. Okey, cikgu nak tanya. Alvin dan yang kawan-kawan Alvin yang lain ni. Okey, kenapa ada kurungan di sini? Nak mudahkan. Nak mudahkan. Okey, ada jawapan lain? Zarif Adam, kenapa nak ada kurung pula kat situ? Ada kurungan tutup dan buka tu. Kenapa? Fatih. Fatih nak kurungan. Jawab dulu. Ya, bagus. Dalam kurungan kena jawab dahulu. Walaupun operasi dia tambah, kalau tak ada kurungan kan, Alvin, cuba tahu ni, kalau cikgu buka kurungan tu, RM nombor sama juga ambil 250 000 tambah dengan RM 125 500 bahagi 40. Okey, kalau cikgu tak ada kurungan, mana buat dulu? Bahagi. Jadi jawapan ni tidak akan betul lah, sebab kita buat bahagi dahulu. Itu sebab kita buat kurungan supaya melihatkan bahawa kita kena tambah dahulu. Alvin faham? Faham ya? Sebab kita walaupun sebab dia operasi macam cikgu cerita dulu kat kelas, dia operasi dia lemah. Operasi yang lemah sebab tambah dengan bahagi menang. Tapi sebab kurungan dia jadi kuat. Senang gitu. Okey. Jadi sebenarnya ada dua cara kat sini nak jawab ni, tapi cikgu rasa cikgu ajar satu cara cukup lah kan. Okey, yang pertama cikgu ajar, yang pertama mestilah tambah, mesti tambah kedua-dua tu. Dia RM 250 000 tambahkan dengan RM 125 000. Okey, kemudian 573. Okey, 375. Okey. Jadi yang ni dah hilang dah. Potong, tak nak kira je potong. Jadi yang tinggal RM 375 000 bahagikan dengan 40. Okey. Gini. Macam mana buat ni? Bagi macam mana ni? Siapa boleh teka? Nak bagi macam mana ni? Buat sifir 40. Buat sifir 40. Sifir 40. Buat sifir 40. Okey, ingat tak cikgu ajar masa waktu pecahan yang sudah? Ingat tak? Okey. Kalau 40 per 10. Itu maksudnya 40 bagi 10. Betul tak? Ingat lagi tak? Ini maksud tanda apa? Tanda apa? Ni tanda per ni maksud menunjukkan operasi bahagi. 40 per 10, kita belajar waktu pecahan ni sudah. 40 per 10 sama juga dengan 40 bagi 10. Ni kena faham Ini pecahan. Itu maksud dia. Maksud dia bahagi. Okey. Faham tak? Cuba cakap faham ke tidak? Faham ke? Okey. Tapi kat situ pun cikgu ada ajar satu teknik lagi. Teknik apa? Cuba teka. Teknik apa kat sini? Sebelum kita buat bahagi, teknik apa? Kita buat apa? Pemansuhan. Ya, betul. Challenge. Cikgu belanja je makan hari ni kat rumah sendiri. Pemansuhan. Nampak tak ni? Nampak tak? Bilangan ada sifar. Jadi, satu sifar bawah, potong satu sifar atas. Sama juga situasi ni. Sekarang ni, kita boleh ubah nombor ni menjadi RM
375 sifar bahagikan dengan 40. Nah, jadi nampak tak? Ada satu sifar boleh potong, satu sifar boleh potong. Ada lagi boleh potong tak? Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. Jadi bermakna yang kita bahagi sekarang RM375 sifar bahagikan dengan 40 kan bagi 4? 4. Bagi 4. Bagikan dengan 4. Okey, cikgu nak tanya. Antara A dengan B. A bagi 40, B bagi 4. Mana yang lebih senang? Bagi 40 ke bagi 4? B Ya. yang senang. B dah senang sebab B hanya bagi 4. Itu sebab nanti sebelum bahagi lihat kalau ada sifar boleh mansuhkan macam ni. Baru senang kita nak bahagi. Okey, boleh faham ya? Okey, kemudian kat sini macam biasalah kita kira lah bilangan digit dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau 6 digit maksudnya ada 7 palang menegak. Okey, jadi kita buat satu garis panjang. Okey. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 4 kat luar, susun dalam 3, 7, 5, sifar. Senang penuh bagi 4. Okey. Cepat kita buat cepat ni. Okey. 3 dengan bagi 4 boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kita tak apa. Jason. Jalan. Kalau tak boleh kita buat apa? Kita letakkan. B 2 angka. Kita letakkan sifar. Tolak dulu. Tolak. Baru kita bawa ke sebelah. Jadi 37. Okey, 37 jalan. Bagi 4 berapa paling nampir? Zadim Adam. Mana Zadim Adam ni? Tidur ke? Berapa Zadim Adam? 37 bagi 4. Sifar 4. Apa yang paling nampir? Siapa-siapa boleh jawab? Berapa yang paling hampir? 37 bagi 4. 36. 9, 36. Okey, 36. Tolak. 7 tak 6, 1. 3 tak 3, sifar. Jadi naikkan 1 jadi 15. Okey. 15 bagi 4. Berapa paling hampir? 3. 3. Dapat 15. Okey. Dapat 15. Dapat 12. Jadi 12. Okey, tolak 5 tolak 2, 3. Ini jadi sifar. Jadi 3 pergi ke sebelah. Bawa ke sebelah. Jadi 30. 30 bagi 4 berapa? 30 bagi 4. Yang paling hampir berapa? 7. 7. Jadi 7 dan 4, 20. 28. 20. Jap. Cikgu nak lihat macam ada salah je kita kira ni. Ada salah sikit. Kita kira. Jap. Ada salah sikit. Okey, ni 1, 2, 5. 5 sifar. Ni nampak ni. Kamu tak beritahu cikgu macam salah salin ni. Nampak ni ada 5 tertinggal ni. 5. Patutnya ni 5. Ni patut 5 ni. Cikgu dah tersilap. Okey, ni patut 5. 5 kat sini. Okey, dah kemudian dia punya jawapan ni 5 kat sini. Kamu semua cikgu saja uji ni. Ada tak yang peka bagi kita cikgu? Tak ada yang peka. Maksudnya semua tak tengok, tak pasti betul-betul. Ni 5 kat ujung ni. 375, 5 sifar-sifar. 5 sifar-sifar. Kemudian bawah pun 5. Ni 5. Semua tak betul kan cikgu? Okey, ini 5. Okey, kemudian ini pun 5. 5 juga. Okey, dan bawah sekali pun 5. Ni 375, ni 5 ni. Ni 3 jadi pasangan bukan 30 jadi 35. Okey. 35. Okey, 35 bagi 8 berapa? Jawapannya bukan 4, jawapannya bukan 7. Berapa? 32. 32 berapa? 2. Dapat 2? Atas berapa atas? Lah? 8. 4, 32. Tolak. 3 tolak 2. 3. 30. 3 tak 3 sifar. Okey, 3 bawakan sebelah.
30 apa? Baru dapat 7. 7 darab 4 28. 8. Okey. Jadi ni tak boleh tolak. 10 tolak 8 berapa? 2 ni okey, jadi 20. 20 bagi 4 apa? Dapat 20. 5. 5. Dapat 5 20. Okey, jadi ngam-ngam. Tak ada baki dah. Okey ya. Jadi seorang akan terima, seorang pekerja akan terima RM 90 apa? 9 berapa jawapannya? 93,000. 93,000. 93,875 ringgit. Okey. Boleh faham? Faham. Boleh ya? Maksudnya banyak lah dapat ni. 4,83,000 bonus. Okey, dan kemudian ada sikit tambahan tu kamu Okey, bonus ialah bayaran tambahan selain gaji. Maksudnya gaji lain, bonus lain. Bonus ni biasanya dia beri apabila anda berjaya buat satu kerja tu dengan bagus ya, dapat untung banyak, dapatlah bonus. Jadi kamu dah kerja ni, kan ingatlah, anda dan semua yang akan bekerja, ingatlah buat kerja elok, nanti bos akan bagi bonus insya-Allah. Okey, dan seterusnya kita akan pergi kepada latihan kita yang terakhir untuk hari ini. Okey, sini cikgu nak anda semua buat. Cikgu nak tanya soal jawapan nanti. Jadi cikgu bagi masa lebih kurang 2 minit daripada sekarang untuk anda buat, dan cikgu akan tanya jawapan selepas 2 minit. Cikgu akan tanya secara rawak. Cikgu akan pilih nama dan tolong bagi tahu jawapan. Buat 2 minit daripada sekarang. Semua buat ya. Okey, ada 1 minit lagi. 1 minit lagi. Sedia. Cikgu akan pilih nama untuk jawapan. Alright, okey, dah masa nak menjawab dah tamat. Okey, siapa boleh bagi tahu jawapan? Apa jawapan? RM? Cepat, apa? RM RM 3. apa? 3,000? 33,000 218 ringgit 17 sen. Okey, Jalen, jawapan anda bacakan. Jalen, bacakan jawapan anda. 3,718 70 sen. Ringgit mana? Tertinggal sekali lagi. 33,000. 33,000. 208. Apa betul-betul? 33,718 ringgit 17 sen. Cuba ulang balik. 33,000
$33,718 Ringgit. 17 sen. Ringgit hilang. Cuba ulang sekali lagi. 33,000. $718 17 sen. Okey, bagus. Okey, jadi kat sini anda semua faham lah. Antara tolak dan bahagi ni nak buat mana dulu? Tolak ke bahagi? Tolak. Tolak. Sebab apa tolak? Sebab Ada kurungan. ya, ada kurungan. Okey, bagus. Terbaik. Okey, jadi untuk hari ini cikgu ada sediakan, bukan cikgu sediakan lah, cikgu pilih beberapa soalan dalam buku teks anda. Jadi muka surat 103. Siapa tak dapat jangan risau, tonton balik video ni ya. Muka 103. Okey. Ini buat dalam buku MT1 atau MT2, terpulang pada anda. Kalau anda kata minggu lepas hari Jumaat dah buat dalam MT1, buat MT2. Anda kata minggu lepas buat dalam MT2, buat MT1. Tukar-tukar lah. Kemudian okey, kemudian soalan mana? Soalan 1. Soalan muka 113 Soalan 1 yang hari Jumaat kita dah buat. A dah buat, B dah buat, C dah buat, D dah buat, jadi tak perlu buat dah. Jadi mulakan dengan E, ya, mulakan dengan E dan F. F nak buat ya. Okey, kemudian dan nombor 2 buat A, buat B, buat C dan buat D. Okey. Itu dalam buku tulis ya. Tak banyak pun, dan 6 je. 6 je. Hari ni dah boleh siapkan. Operasi semua. Okey, cikgu. Tunggu saja. Okey, cikgu tak boleh cakap lagi. Aziz sabar jap. Okey. Ya, bukan semangat sangat tu. Semangat nak bawa uji sekolah tu. Baik, cikgu. Okey. Ya, cikgu tak boleh cakap lagi. Diam dulu. Okey. Kejap. Okey, kemudian ini buat dalam buku tulis dan pastikan hantar apa dia punya jalan kerja kepada pautan ya. Pautan ni cikgu akan letakkan di bahagian description video cikgu nanti dalam YouTube. Anda boleh tengok semula lah. Okey, yang itu dalam buku tulis. Okey, buku tulis ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 je soalan. Okey. Kemudian setelah siap soalan tu, cikgu disediakan satu Cikgu. interaktif. Ya, Aziz, kenapa? Yang EF tu yang atas tu EF je. Lepas tu Ya. bawah tu semua. Bawah semua. Okey, atas EF saja. Sebab ini dah buat dah. A, B, C, D dah buat dah. Okey. Tapi Aziz hantar lagi sebenarnya A, B, C, D ni. Tak hantar lagi kat cikgu pun. Yang A, B, C, D ni, yang hantar berapa orang je. Oh. Ya? Minggu lepas. Ramai yang tak hantar lagi. Yang hantar minggu lepas Jalen, Jason, Alvin, Zati, Fatih. Itu yang hantar. Aziz hantar lagi. Okey. Untuk minggu ni buat E dan F. Kemudian buat nombor 2 semua ya. Ada 6 soalan. Kemudian yang penting hantar screenshot ya. Screenshot yang jelas pada pautan yang cikgu ada kat bawah ni. Tak apa, jangan risau, cikgu akan bagi semula pautan tu di ruangan video cikgu dalam YouTube. Boleh tengok semula ya. Kemudian dah siap tu, boleh buat satu latihan interaktif yang cikgu dah sediakan. Okey, dan cikgu ada bagi pautan di bawah juga. Latihan ni kena buat lah sebagai kamu punya latihan pengukuhan. Okey, ada soalan tak sebelum kita tamatkan kelas? Ada soalan? Ada. Tolonglah buat kerja ya. Kalau anda tak buat kerja, cikgu tak pasti anda faham atau tidak. Ya, tolonglah buat ya. Sebab kita tak ada kelas bersemuka. Ramai sangat tak buat kerja. Ya, yang mana buat ni, cikgu doakan agar anda semua faham. Dia beri Allah kefahaman yang luas dalam matematik ya. Buat kerja, jangan tak buat kerja. Walaupun tak ada kelas, kita kerja macam biasa. Tuntut ilmu tu di mana-mana sahaja. Tak seperti sekolah, di rumah pun kita boleh tuntut ilmu. Ingat ya, orang yang mencari ilmu mencari syurga ya. Orang yang mencari ilmu mencari syurga. Okey, jadi itu saja cikgu untuk hari ini. Terima kasih di atas kehadiran anda semua. Dan nanti mesti ada kawan-kawan yang lain yang tak masuk hari ini. Ajaklah diorang join ya. Dan yang join ni kekalkanlah untuk kelas-kelas yang seterusnya. Jadi itu saja daripada cikgu untuk hari ini.
pastikan anda semua jaga kesihatan, jaga diri, jaga keluarga, jangan ke mana-mana jika tak ada benda penting, dan yang pentingnya belajar macam biasa, kerja rumah cikgu bagi buat. Okey, itu saja. Cikgu Bye. undur diri pada ni, belum lagi cikgu habis cakap dia sampai dah. Okey. Itu saja cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye. Ya, bye. Bye. Okey, jaga diri.